So now, the formula for success, very simple. A, what is A? Abu. A, no, if you want to achieve things, you must have an aim, clear aim. Those people who achieve things, they have a very clear aim. Do you have that clear aim? If you don't have, you will never become successful. Or too many aims. What makes people doesn't achieve too many aims? Okay, that's a A. B, no point you have aim, you must believe in the aim.
A lot of people have aim. Can you be a millionaire? Can. 3 days, go to the workshop, pay $4,000-5,000. No. Oh, can. After that, go coffee shop. Sit down with your friends. Can or cannot? I also don't know. No believe. No, you must believe in your aim. Very important. You know, when I don't know how I'm going to make it, but the intention, the belief is so strong, I want to make it happen. And that's one of the things how our brain helped me to get whatever I want. You know, and that's C. What is C? Courage. Courage to fail, courage to make mistake, courage to be different, courage to let people say you are stupid, courage let people laugh at you, it's okay. Let them laugh first. So many people who laugh at me now, and not now lah. Now they laugh, I still okay because they pay me. Those days, those people laugh at me, today, they very malu, you know, they very shy to see me, you know. Sometimes they know money, I quiet I give, you know. Because I know they're very struggle, all good friend, no. You understand? So courage to be different. Business, courage to be different. Everybody walk like that, After this, you walk out, you walk like that. Different. There only people watch you. Wow, this guy different. So C. And D, what is D? Do it until you get it. Do it until you get it. But when you do it, don't just blindly do the same thing again and again. If you do one thing, doesn't happen, it's okay. You maybe change the people that you work with, change the business you might be in, change the customer that you are targeting, or maybe change the way that you do business. You know, things like that. But you keep on doing until you get it. That's a formula that I use in my life. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia segak berbaju biru. Ini uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright. Pertama-tama kepada siapa ni? Normah Ma'adin. Alright, Assalamualaikum Abang Abu dan semua sahabat. Semoga hidup kita sentiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan dilimpahi rezeki halal dan barakah. Allahumma amin. Alright, terima kasih kepada mereka yang hari ini datang, alright, bersama-sama dalam sesi pada hari ini dan topiknya sebelum saya nak go to lagi lama lagi, kita nak tulis topik dulu. Topik kita hari ini adalah 10 rukun rukun pelaburan. Alright. Topik hari ini kita nak bincang 10 rukun pelaburan. Apa benda Allah ni Abang Abu nak share hari ni 10 rukun pelaburan. Jadi
Apa kata kita just bagi tahu member-member, kawan-kawan, rakan-rakan kita untuk pagi pukul 9 pagi ni kita bersama-sama berkongsi. Ada kadang-kadang pukul 9 ni dia orang tidur kan. Pagi pukul, yelah PKP nak buat apa kan. So pagi dah solat apa, jadi lepas dengar kuliah sikit tidur Kita pula insya-Allah terus sambung. Alright, kita sambung pula hari ini dengan 10 rukun pelaburan yang Abang Abu nak kongsikan pada anda semua. Kalau semalam Abang Abu dah bincang mengenai 11 penipuan dalam saham, alright? Penipuan dalam saham, hari ini Abang Abu nak share 10 rukun pelaburan. Tapi apa khabar semua insya-Allah. Apa kata kita mulakan hari kita dengan beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alright, dan kita juga sentiasa dalam keadaan ceria. Right, siapa yang sudah pun memulakan hari kita dengan bersedekah, maka itu adalah permulaan yang terbaik. Dan siapa yang memulakan dengan juga membaca Al-Quran, dia juga adalah hari yang sangat terbaik untuk memulakan hari kita. Alright, dengan memberi kata-kata yang baik kepada orang di sekeliling kita. Kita ada kat sini Syira Rizwan, Ashura, waalaikumsalam Ashura. Kita ada Ashura kat sini. Ashura cakap Assalamualaikum, salam. Ashura jawab salam. Syira Rizwan dia cakap Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright. Dan Normah Mak Din dia cakap best. Alright, ni adik-beradik kita. Kita tunjuk juga Syira, dia cakap 10 rukun pelaburan. Alright, dan kita ada juga Cikgu Diah Sarif. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam daripada Melaka ni. Syira, alhamdulillah baik. Dan apa hari ini punya sarapan awak hari ini makan apa, nak cerita juga dulu kan. Sebab kita tak bolehlah terus nak masuk topik. Kita ni adik-beradik, jadi kita nak bersembang-sembang sekejap sebelum kita nak meramaikan lagi orang untuk mereka dapat juga sedikit ilmu yang insya-Allah abang akan kongsikan hasil daripada dulu kan. Kita melabur tak ada rukun-rukun lah, main lanyak saja. Dan bila kita lanyak ni kita macam-macam kita dapat. Alright, kita dapat banyak pelajaran-pelajaran yang sangat mahal. Alright, disebabkan kita tak ada satu kaedah untuk kita nak melabur. Maksudnya rukun-rukun, certain prinsip yang perlu kita follow lah. Itu yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Tapi apa kata awak semua yang ada kat sini? Cuba komen apa sarapan awak pada hari ini. Yusrizam Yusof dia cakap Assalamualaikum Bang Bu, selamat ber-PKP. PKP ni dah biasa dah sekarang. Dah tak ada, bukan satu benda yang baru untuk kita. Dan sebelum PKP pun Abang Bu dah banyak macam ada kat saya ni dua je tau. Satu either aku keluar atau satu kat dalam. Aku tak ada kat sana-sana. Aku keluar, kalau aku keluar buat kerja, lepas tu balik duduk rumah buat kerja. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi mungkin like lepak-lepak tu dah tak ada. Kadang-kadang kita lepak-lepak dengan member-member kita, like bersembang-sembang sikit, tu semua mungkin dah kurang. Saya hari ini sarapan saya adalah Nescafe susu lembu. Nescafe susu lembu dengan bread. Kita makan bread. Alright. Itu saja yang pagi ni lah. Mungkin sebab kita tak ada sesi-sesi. Kalau sesi saya makan banyak juga kan. Pagi-pagi kalau yang ada kat Melaka tahulah kan. Aku makan apa nasi. Hari-hari makan nasi lemak kan. Alright, sarapan one. Sarapan saya telur separuh masak 5 biji je on diet ni. 5 biji kau cakap on diet. Aku pun tak faham. Kau ni bodybuilder kan. Kalau bodybuilder aku tahulah dia makan 5, 10 tu semua. Anak aku pun kadang-kadang dia makan macam tu juga. Dia nak naik apa? Naikkan badan ke apa kan. Alright. Hari ni siapa lagi? Ashura dia cakap dia minum kopi je, tak makan Okey, alright. Siapa lagi kita nak tengok kat sini? Dia cakap saya sarapan Herbalife F1 flavor vanilla shake blend dengan kurma. Alright, dia makan Herbalife ni orang dia buat Herbalife ni orang ni, dia makan Herbalife bagus. Alright. Apa kata terus kongsikan juga kepada kenalan dan rakan-rakan, especially adik-beradik kita yang mungkin belum bangun tadi.
Cuba pergi cakap, come on, let's wake up and let's start kita punya sesi pada hari ini kan. Sesi kongsi-kongsi ni, aku nak tengok yang F3 tu. Financial ketiga belum lagi. Yes. Tolong ajak member tu suruh dia bangun. Bangun pagi-pagi kita nak tengok apa lagi. Tose Ramla. Right. Siapa lagi? Norma dia cakap sarapan nasi lemak alhamdulillah. Ramla Suli dia cakap tose yummy. Dalam banyak-banyak tose apa yang kau suka? Aku suka masala tose. Masala tose pula, rava tose. Kan benda-benda macam tu lah. Apa lagi? Minuman semua dah minum. Aku minum Nescafe dulu, memang kaki Nescafe lah. Sekarang ni minum lebih kepada teh. Dan okey, kalau ada satu benda yang best berlaku pada anda, apakah benda tu? Nak kongsi dengan Abang Abu pun boleh. Kalau nak bersama dengan Abang Abu dekat kita punya skrin ni pun boleh. Siapa yang rasa macam nak berkongsi ke? Alright, siapa yang nak berkongsi, nak tanya soalan pun boleh. Zahanim Said watching. Okay, sebelum saya nak just kongsi mengenai topik pada malam ni, pada hari ini, kalau tengok topik kita, topik kita adalah topik, alright, topik kita ni 10 rukun pelaburan, alright, yang itu kejap lagi Abang Abu nak kongsi kan. Dan apa kata korang tekan love banyak-banyak, sebab aku tengok love aku ni tak banyak sangat. Aku nak love banyak, tekan sambil-sambil dengar tu, tekan love. Tekan love banyak-banyak. Lepas tu share kepada member-member yang lain. Right? Bagi je tahu, sebab hari ni topik yang sangat menarik dalam keadaan pandemik, dalam keadaan orang tertekan, dalam keadaan orang dapat air sinar, dalam keadaan orang yang nak buat duit dengan pelbagai benda, terutamanya pasaran saham juga yang akan meletup-letup. Tapi semua ni akan hanya jadi angan-angan kalau kita tak ada ilmu yang betul, tak ada satu rukun dalam pelaburan kita. Kan? Jadi Abang Abu nak bagi something yang insya-Allah. Okay. Alright, kita ada Nisyakima, right? Assalamualaikum, dan Zahimin Salih. Alright, ada tak apa soalan sebelum Abang Abu nak cerita? Ada tak soalan yang awak nak tanya? Tanya pada Abang Abu. Soalan kita mulakan dengan 1 atau 2 soalan. Lepas tu Abang Abu akan share mengenai 10 rukun yang kita akan sama-sama bincangkan, sama-sama kita kongsikan, supaya semua kita ni lepas ni ada satu rukun tau. Dalam pelaburan ada syarat-syarat dia, benda yang kita ambil, kata orang tu iktibar, benda yang kita akan mula buat, benda-benda macam tu saya nak kongsikan dengan anda di sini. Alright, 10 tau, banyak kita nak kongsikan. Jadi apa apa kata dengan soalan yang pertama? Siapa ada soalan yang pertama? Jika anda tanya soalan yang pertama yang best, jangan tanya soalan kau umur berapa, kau dah kahwin belum, benda-benda macam tu semua saya tak nak tanya. Saya nak tanya soalan mengenai apa-apa, pasal duit ke, pasal bisnes ke, pasal life ke. You nak tanya saya, insya-Allah kita boleh sama-sama kongsikan. Come on guys. Siapa nak tanya dulu ni? Kita nak tengok. Kita nak tengok. Terbaik, banyak manfaatnya. Wan Alwi, ni kita punya burung. Nama Abang Wang Alwi ni sekarang kita tukar jadi Abang Burung. Dia ni Abang Burung ni dahsyat dia. Dia tahu semua pasal burung. Azizi Ali, ni bukan penulis buku Alright. Best. Dia cakap, kenapa mesti melabur tuan? Kenapa mesti melabur? Kenapa mesti melabur? Dia sebabnya kalau awak tak nak melabur, tak paksa kan. Awak tak melabur tak apa, tak ada hal. Cuma bila kita tak melabur, zaman untuk kita nak mencapai sesuatu tu selepas kita bersara ataupun selepas kita tak nak buat apa-apa. Mungkin kita tak ada pekerjaan lagi. Bila kita tak ada pekerjaan, macam mana kita nak menjanah duit? Mesti kalau kita melakukan satu pelaburan daripada awal ni, insya-Allah kita boleh dapat pendapatan pasif yang kita panggil. Sebab itulah kita kena melabur. Alright? Kita perlu melabur
dalam benda-benda yang boleh memberikan kita passive income. Itu sebabnya. Tapi kalau tak melabur pun tak apa. Okey, berapa modal? Okey, apa? Okey, banyak soalan yang bagus-bagus. Kenapa mesti melabur? Dah jawab. Apa pendapat AA pasal unit trust? Unit trust dalam kaedah Abang Abu, dia adalah satu bentuk pelaburan yang bersifat midfielder ataupun dia pengimbang pelaburan untuk jangka masa panjang. Jadi kalau kita nak melabur dalam unit trust, perlu kita tahu bahawa itu adalah pelaburan jangka masa panjang dan jangan risau dengan apa yang berlaku dalam keadaan. Tapi kita perlu tahu apa yang kita melabur dalam situasi mana. Adakah kita melabur pada saat segala market tengah tinggi ataupun permulaan saja. Itu juga perlu kita berikan perhatian. Berapa modal yang perlu ada untuk start pelaburan? Alright, terpulang pelaburan apa yang kita nak buat. Kalau bisnes kosong, kalau nak melabur dalam saham mungkin 5,000, 10,000 ataupun yes. Ada yang tanya 5,000 ke? Ya, kalau nak melabur secara betul lah kan. Kita nak memilih, kalau kita nak buat trading. Kalau tak, boleh start dengan 10, 100 ringgit pun boleh. 100 ringgit boleh, 200 ringgit boleh. Pelaburan simpan saja kan. So you boleh juga. Alright, dia tak ada satu jumlah yang macam ni, tak ada. Alright, terpulang pada apa jenis pelaburan yang kita nak, boleh kita lakukan tu, right? Okey, saya minum jus spirulina neuron booster dengan madu Yemen untuk meningkatkan imun sistem badan untuk energi. Dia terus buat promosi kat situ. Always be yourself. Macam mana kita nak tahu yang kita di jalan yang betul? Allahu Akbar. Tanya Allah. Ya Allah Alam. Dia sajalah yang tahu sama ada kita ni berjalan jalan yang betul. As long kita tahu apa yang kita buat adalah yang baik, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus melakukan apa yang Allah suruh, maka kita yakinlah apa yang kita lakukan insya-Allah benda yang baik. Alright. Selamat pagi. Best. Abang Abu, zaman sekarang ni pelaburan apa yang bagus? Saham okey ke Abang Abu? Hello, pelaburan dalam ilmu. Belajar dulu. Belajar. Pelaburan yang paling bagus sekali adalah belajar. Dapatkan ilmu sebelum kita nak melabur. Nak melabur saham boleh, tapi dapatkan ilmu dia. Baru kita faham. Tapi sebelum apa-apa, dapatkan ilmu kewangan yang betul. Alright, ada simpanan ke tak? Perbelanjaan kita macam mana? Hutang kita macam mana? Alright, simpanan ada ke tak ada? Semua benda-benda ni perlu kita beri perhatian dulu sebelum kita nak cerita pasal pelaburan. Alright? Okey, berapa modal? Baru saya cerita, right, terpulang pada apa-apa yang boleh start dengan RM100. Contohnya Abang Abu ada buat Wahid Invest, RM100 saya start. Hari ni ada 15,000 sebab setiap minggu saya akan just like add apa yang saya ada. Alright, lebih-lebihan. Kita juga invest dalam Bitcoin dan hari ini Allahu Akbar, Bitcoin dah mencapai semula 50,000 Singapore punya dolar. So terpulang pada apa yang kita nak melaburkan and everything. Is that okay? Boleh Alright. Hai AA, namanya Rukun, so wajib tahulah kan. Rukun tu Kak Rau, Kak Rin ni relax Kak Rin, alright? Kadang-kadang kita ni terlampau dengan benda-benda macam ni, akhirnya kita jadikan dia sebagai wajib tak wajib. Tapi rukun ni adalah sebagai satu panduan. Okey, satu panduan untuk kita memastikan pelaburan kita ni tak salah ataupun orang tak mengambil kesempatan daripada kita dalam pelaburan. Itu maksud rukun, alright? Rukun, kita nak cerita pasal rukun. Alright, kadang-kadang kita ni terlampau sangat kata orang tu nak mendalami sesuatu sampai yang lain ni semua salah. Tak boleh macam tu, right? Kita kena bersederhana dalam segala-galanya, insya-Allah. Alright. Aku sihat Kak Rin. Untuk pelaburan saham, apakah jumlah selamat untuk mulakan pelaburan? Okey, untuk saham adalah masa. Awak kena bagi masa at least 1 bulan, 2 bulan untuk memahami keadaan pasaran sebelum awak nak melabur, right? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Itulah antara soalan-soalan yang tanya pada Abang Abu dan saya nak terus untuk bermula dengan rukun yang pertama. Alright, rukun yang pertama biar saya tulis lepas tu aku terangkan. Sekarang kan dah canggih sikit kan. Jangan jadikan ianya perjudian. Tu dia. Ini rukun pertama. Rukun pertama ni, jangan jadikan pelaburan tu sebagai satu perjudian. Apa maksudnya? Maksudnya, ramai orang mula melabur dengan hanya mendengar tips-tips daripada orang lain. Tip ni naik ini baguslah, ni boleh buat duit lah. Jadi pada saya, benda tu adalah judi, babe. Kalau kita tak tahu apa sebenarnya yang sedang kita lakukan, maka dia adalah lebih bersifat perjudian.
Jadi bila kita nak melabur, jangan melabur dengan mengambil kata orang tips orang lain lah, konon-konon lah, itu semua tak boleh. Alright? Jangan ikut pula orang. Alright? Jangan ikut orang bila datang bab pelaburan. Alright? So pastikan anda menjadi seorang pelabur yang memahami apa yang awak labur. Alright? Apa risiko-risiko yang akan anda hadapi dan juga apakah basis untuk awak nak melabur ni. Alright? Perlu tahu benda-benda macam ni. Jadi, jangan jadikan dia sebagai satu perjudian. Kerana perjudian ni akan pastinya membawa kecelakaan dalam hidup. Dan juga dia akan menjadikan kita tak akan tenteram. Walaupun kita mungkin dapat duit yang bagus daripada perjudian kita tadi, maka dia tidak akan membawa apa-apa kebaikan. Alright? Adalah lebih baik kita tak adalah dapat nak menunjuk, oh aku hari ni dapat 5,000, aku dapat 10,000, alright? Dengan melabur kat saham, konon-konon melabur. Tapi kalau kita semak balik, ramai yang berjudi dalam saham kerana mereka tak tahu apa asas, basis yang mereka lakukan. Jadi, pastikan kita tidak menjadikan pelaburan kita tu sebagai satu perjudian. Alright? Wan Serifah dia tanya, kalau nak selamat tu kena belajar dulu, alright? Berapa jumlah counter yang perlu kita masuk pelaburan selamat untuk risiko? Berapa counter? Dia sebenarnya kita hanya perlu faham 10 counter. Dan awak jadikan 10 counter ni sebagai 10 counter yang tahu dalam-dalam semua benda. Turun naik dia, pasaran dia. Dia macam ni tau. Dalam saham ni, bila kita nak melabur ataupun nak berdagang dalam saham, awak perlu jadikan saham tu sebagai satu kawan. Contohnya, dalam hidup kita, kita ada ramai orang yang kita kenal. Tapi, ada segolongan kita ni adalah kawan kita. Kawan baik kita. Dan kalau kita kawan ni kan, kita tahu dia punya sifat-sifat dia. Dia suka marah bila dia akan marah time macam gini. Kalau dia gembira, dia akan gembira dengan apa keadaan, apa yang dia suka makan, apa yang akan dia buat marah, apa yang... Benda-benda ni kita faham mengenai kawan tu. Bila kita faham mengenai kawan tu, senang kita buat prediction. Bila dia ni akan marah. Oh, kau cakap macam ni, dia akan marah. Jadi, sama juga dalam pelaburan. Kita perlu jadikan pelaburan, counter-counter ni kawan kita. Jadi kita tak boleh nak kawan dengan 14,000, 20,000 counter. Kita hanya boleh kawan mungkin 10 counter. Kalau kita nak macam faham tu betul 10 orang tu kita boleh faham. Jadi bila kita faham 10 orang, kita boleh buat duit dengan mengikut apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Sebab kita tahu sangat, dalam keadaan macam ni, member ni akan turun. Aku boleh naik, kenapa, apa basisnya. Jadi banyak benda yang perlu kita fahami sebelum kita melabur. Jadi pada Abang Abu, adalah kita perlu jadikan pelaburan ni sebagai satu pelaburan, bukan perjudian. Alright? Alright. Yang penting patuh syariah. Ada banyak dapat bursa Malaysia yang patuh syariah. Ramlah Suli. Satu lagi saya nak cakap lah. Patuh syariah. Apa maksud patuh syariah? Kadang-kadang kita ni terlampau terbeli benda-benda yang cuba dimarketkan. Patuh syariah bukan hanya saham tu patuh syariah. Cara awak melabur, adakah patuh syariah? Adakah awak melabur mengikut syariah? Ataupun awak hentam je? Memang produk tu ataupun memanglah saham tu patuh syariah. Saham tu memang tak ada apa-apa yang berunsur yang haram. Tak ada. Bagus. Itu patuh syariah dari segi saham. Tapi, perbuatan kita adakah patuh syariah? Adakah kita buat kajian yang betul? Seperti apa yang Allah suruh kita kaji sebelum kita buat apa-apa. Adakah kita buat benda tu? Jadi kita perlu ada satu sistem untuk kita mengkaji. Bukan hanya sebab produk ni patuh syariah. Kita pun hentam lah, judi lah, belilah. Ini mesti naik lah, kan? Benda-benda macam tu yang menyebabkan ramai orang, kadang-kadang dia rasa benda tu patuh syariah. Tapi perbuatan kita, cara kita berdagang dalam saham tu tak patuh syariah. Kan? Dalam jual beli, Nabi dah ajar dalam jual beli. Yalah kita jual benda-benda yang halal kan? Tak adalah benda-benda yang haram terjual. Tapi dalam berjual beli ada cara dia, ada syariah compliance. So sama juga dalam perdagangan saham. Alright? So itu adalah pendapat Abang Abu. Nak percaya, nak dengar, tak nak dengar, tak apa. Alright? Jadi kita juga, bila saya cakap macam tu kan, dalam topik yang pertama, perjudian, jangan jadikan dia perjudian. First kali kita perlu ada satu plan. Satu plan yang positif terhadap pelaburan ni. Plan, kita kena ada plan. Rancangan kita. Alright? Rancangan kita. Plan yang positif. Alright? Dan kemudian kita juga bila ada plan, kita boleh melihat peluang. Kita boleh melihat peluang sebab kita dah buat kajian. Kita dah buat kajian dalam teknikal dia macam ni.
Dalam dari segi fundamental dia macam ni. Dan bila dalam ke arah macam ni, yes, dia nampak peluang. Kita boleh sahut peluang tu. Dan ketiga juga, kita perlu membina satu skill pakar. Maksud skill pakar ni, kita mula mendalami benda yang kita buat sehingga kita boleh dapat, kata orang tu, firasat. Bila kita melakukan benda tu dengan begitu tekun, kita involve dalam benda tu secara istiqamah, nanti kita akan dapat firasat dalam kita boleh memahami apakah yang patut aku buat dalam keadaan macam ni. Alright? Okey, itu yang pertama. Alright, rukun yang pertama. Alright? Okey, rukun yang kedua ni mungkin akan membuat anda sedikit tak senang duduk. Okey, jangan percaya akan nasihat pakar. Ini mungkin buat awak macam, apa benda Allah ni, habis nak percaya siapa? Alright. Ni nombor 2, rukun pelaburan dia, jangan percaya akan nasihat pakar. Maksudnya, kalau pakar-pakar dalam apa pun yang awak sedang buat pelaburan tu, awak jangan terus ambil nasihat tu dan terus buat keputusan dengan nasihat yang diberi. Contohnya, ni saham ni memang ada peluang untuk kita buat duit. Contohnya, kita pun terus masuk tanpa kita memahami apa benda yang kita buat. Alright? So, benda itulah yang sebenarnya kita perlu faham. Alright, wajib tu bahasa je, bukan sampai jatuh hukum dosa saja nak bagi soalan. Aduh, lurus benda lah pula. Yelah, kau ni tanya soalan macam tu, tanyalah. Cakaplah benda yang orang clear sikit. Clear, benda clear. Faham tak? Aduh, Mama hari ni memang best lah. Alright, dan kita ada Suhaimi, dia cakap, salam AA yang handsome, yang kacak, yang macho dan segala macam perangai. Moga-moga Allah lindungi kau daripada apa yang tidak ingin. Amin. Tepuk lah, okey Oh, lama aku pun tak tepuk lah korang. Alright, biar aku tepuk dulu sikit. Dia tepuk sikit supaya diorang ni macam, diorang ni gila tepuk lah. Okey, tepuk lagi sekali lah. Okey. Alright, so kedua ni saya cakap, jangan percaya nasihat pakar. Apa maksud jangan percaya nasihat pakar? Bila saya cakap nasihat pakar ni, bukanlah saya cakap jangan percaya apa yang diorang cakap. Tetapi sebaliknya, jangan buat tindakan daripada apa yang kita dengar. Sebaliknya, ambil nasihat tadi dan mula buat kajian. Adakah apa yang mereka cakap tu ada fakta dia? Ada kebenaran tak? So, kita perlu tahu benda ni sebelum kita melabur. Sebab inilah ramai yang hari ini tersangkut dengan pelaburan. Ada yang saya kenal, tahu, mereka melabur dalam Bitcoin pada masa yang sangat tinggi dulu, satu masa dulu, dan mereka terpaksa sekarang cuba recoup balik kerana nasihat yang mereka dapat daripada pakar dan mereka terus bertindak tanpa memahami apa yang mereka lakukan. Sama juga dengan pelaburan, mereka dalam saham. Ada yang membeli pada waktu masa tinggi sangat saham tu sehingga mereka tak dapat keluar sampai hari ini kerana terpaksa mengalami kerugian banyak kalau mereka jual. Right? Tapi mereka juga tak ada duit nak beli balik. Jadi apa yang patut mereka lakukan pada ketika itu kan? Ini sebabnya kerana kita tidak membuat kajian daripada apa yang diberikan oleh pakar-pakar tadi. Jadi dapatkan nasihat pakar, tapi buat kajian sendiri. Jangan terus membuat apa-apa pelaburan hanya dengan berdasarkan nasihat yang diberi, bukan daripada kajian kita. Itu yang kedua. Alright? Yang kedua. Rukun yang ketiga yang Abang Abu nak horn siapa nak horn pula ni? Aku suka nak bagi adik-adik aku ni macam happy sikit. Alright, rukun ketiga pula. Kalau tengok rukun ketiga, apa yang Abang Abu nak bagi adalah, okey, buat kerja rumah, maksudnya homework. Okey, homework. Ini sangat penting. Dulu masa Abang Abu buat day trading kan, saya buat day trading dulu. My homework is always like follow my, saya masa tu buat US punya trading lah. Jadi kita akan buat homework. Homework kita ni biasanya Saturday Sunday tu kita ada homework bersama dengan pelabur-pelabur kita. Maksudnya team, kita ada team 4 orang, 4, kadang-kadang ada 5 lah. 4 ni yang core, 5 ni satu tu sebab dia ni Mak Saleh yang tak duduk sini. So dia Mak Saleh yang balik ke Australia dan balik. Jadi kita selalu dapat jumpa dia sekali-sekali, tapi yang 4 ni kita memang bertemu untuk memperbincangkan satu-satu saham.
Jadi setiap orang akan buat kajian terhadap saham-saham tertentu dan akhirnya kita akan kumpul dan kita akan mula melihat fakta-fakta yang diambil, yang dikaji. Jadi sebab itulah kita perlu ada satu homework yang perlu kita lakukan sebelum kita melabur. Sebab biasanya banyak keuntungan diperolehi oleh orang-orang ataupun pelabur-pelabur profesional bukan hanya sebab dia tikam, sebaliknya dia sudah buat kajian. Dia dah mengkaji apa yang perlu dia faham dan dia juga sudah bersedia untuk cut loss kalau apa-apa berlaku. Dia orang ada exit strategy. Maksudnya dia tahu bila kita nak keluar daripada pasaran, alright, mengikut apa yang mereka tetapkan. Dia ada cut loss, dia ada enhance the profit method. So macam mana kita nak buat benda tu? Jadi perlu kita buat kajian, alright, perlu kita lakukan satu semakan. Yang bagus kalau kita ada satu tim. Kalau betul nak melabur dalam saham ke apa pun, perlu ada satu tim yang memperbincangkan mengenai risiko-risiko dulu. Sebab ramai orang dia tak faham mengenai risiko. So kita kena faham mengenai risiko yang mungkin terbabit daripada pelaburan yang kita, kerana kita tak nak dia mengganggu masa depan, matlamat, even kehidupan. Ada orang ni kehidupan mereka terganggu disebabkan mereka tidak membuat satu kajian yang betul dalam pelaburan. Alright? Kita tengok lagi siapa lagi yang ada kat sini. Alright? Okey, itu saya. Itu yang ketiga. Alright. Dan Abang Abu suka benda ni sebab benda ni sangat memberikan kesan dalam masa saya menyimpan emas, iaitu kita kena ada compounding, compounding ataupun compounding punya return. Okey, so apa maksud compounding return adalah kita mula melabur dalam pelaburan yang memberikan pulangan yang berganda. Maksudnya kita tak perlu sekali invest terus. Kita boleh invest sikit, alright, compounding way of getting return. Dan contohnya Abang Abu sendiri buat Bitcoin. Saya beli sikit demi sikit. Alright, kita ada compounding effort. Saya juga ada invest dalam Wahid secara compounding. Sikit. Dan jangan risau, benda ni tak perlu beratus-ratus ribu ke berpuluh-puluh ribu duit. Tak. Awak boleh mula dengan beratusan saja. Emas adalah satu formula untuk kita melihat bagaimana compounding ni work. Alright, dengan emas. Banyak benda kita boleh buat dengan emas untuk compounding. Tersimpan secara sikit dan kita boleh bersedekah, kita boleh berzakat, alright, kita boleh berinfak dengan emas ni. Dan yang luar biasa adalah emas ni dia mempunyai satu compounding return yang sangat menarik kerana dia bukan hanya memberi pulangan ataupun bukan hanya capital gain dari segi emas ni, insya-Allah dia akan naik, tetapi juga dia memberi penarikan. Nah, itu yang luar biasa. Dia menarik emas dan kita terus dapat menyimpan dengan banyak. Itu yang Abang Bu sangat-sangat tertarik dengan pelaburan emas ni untuk compounding returns. So itu antara benda yang juga saya nak just like pastikan. Jadi mulakan. Alright, macam mana kita nak dapat compounding? Kita kena mulakan sekarang. Jangan bertangguh. Jangan nantilah besok lah aku start lah, lusa lah aku start lah. Lalu sebab penangguh ni ataupun orang yang suka menangguhkan sesuatu adalah orang yang akan mengalami kerugian. Alright, kerugian, dan dia juga adalah pembunuh daripada orang menjadi kaya. Apa yang membunuh orang daripada menjadi kaya? Sifat melambat-lambatkan. Alright? Okey. Saya nak just bagi apa maksud dalam compounding benda ni. Pastikan awak melakukan pelaburan awal. Kedua, hanya melabur dalam benda-benda yang awak faham dan awak confident, awak tahu. Right? Ketiga, semua pulangan yang kita dapat ni melaburkan dia balik. Ada orang dia mengajar, okey, pulangan tu kita dapat supaya kita tak bayar simpan, dia akan bayar. Contohnya dalam amanah saham biasanya lah. Sebenarnya itu adalah satu formula yang salah pada pandangan Abang Abu, kerana dia hanya memberikan kita pulangan 1 juta yang kita nak tu, mungkin kita dapatlah 100-200 ribu yang kita simpan tu, tapi dia punya nilai dia, orang tak faham inflation. Dia rasa 1 juta yang dia akan dapat 20-30 tahun kemudian nilainya sama dengan sekarang. Itu adalah satu mitos. Alright. Jadi
kita perlu terus menyimpan, alright? Itu nama dia compounding returns, dan pelaburan tu pulangannya kita simpan balik, kita melaburkan dia balik, alright? Okay? Dan itulah yang kita boleh buat. Ataupun duit tadi kita boleh ambil dan kita boleh laburkan dalam benda-benda yang memberikan return yang lebih tinggi, alright? Okay, so itu yang keempat. Abang Abu dah cerita keempat. Saya nak just tambah kelima pula. Alright, 5. Apa tu 5? 5 adalah diversification. Okey, yang ni adalah something yang sebenarnya untuk beberapa ataupun untuk professionals, benda ni bukan satu benda yang boleh diterima dengan mudah. Sebab dia cakap, aku ni terror. Aku ni terror dalam benda yang aku buat. Perlukah akan diversify? No. Sebab diversification yang saya maksudkan ni adalah bila kita sudah mendapat pulangan, contohnya, kita perlu diversify dalam bentuk pelaburan yang lain. Contohnya, bila dapat pulangan, apa yang abang buat? Bila saya dapat pulangan, saya jadikan dia 3 bahagian. Alright, 3 bahagian. Satu bahagian adalah untuk saya derma. Alright, saya akan derma insya-Allah. Satu bahagian adalah untuk kegunaan saya sendiri. Alright, kegunaan untuk saya nak simpan kat mana ke, saya nak buat apa and stuff like that. Lagi 1/3 adalah untuk saya kembalikan balik dalam pelaburan tadi dengan cuba melihat pelaburan-pelaburan lain. Itu cara yang saya buat. Alright? So saya ulang balik apa yang saya buat bila saya dapat pulangan. Bila saya dapat pulangan, saya akan bagikan dia 3. 1/3 adalah untuk saya berikan. Saya berikan sama ada dalam bentuk sedekah dan sebagainya. 1/3 adalah untuk saya melaburkan balik dalam pelaburan yang saya buat tadi. Contohnya kan, saya melabur dalam saham. Saya dapatlah untung 3,000. Alright, saya dapat untung 3,000. 1,000 adalah untuk saya sedekahkan, dan sedekah dia bukan zakat. Saya sedekahkan. 1/3 lagi saya akan gunakan balik untuk melabur dalam saham yang sama tadi. Alright, saya akan melabur dalam saham yang sama ataupun saya jadikan dia sebagai modal untuk saya melabur balik dalam saham tu. Dan 1/3 lagi saya ambil dan saya akan laburkan dalam bentuk lain. Ada yang saya akan laburkan dalam Bitcoin, ada yang saya laburkan dalam emas, ada yang saya laburkan juga dalam perak, ada yang saya laburkan juga dalam wahid dan sebagainya. Alright? Jadi saya akan ambil 1/3 untuk saya diversify. Alright? Ini bentuk yang saya sendiri buat dalam diversification dari segi pelaburan saya. Alright? So, dan untuk benda-benda ni awak juga perlu faham apa dia punya jangka waktu pelaburan kita, ROI yang kita dapat dan macam mana kita boleh cairkan balik. Sebab bila kita diversify, kita perlu tahu juga berapa lama, kan? Berapa lama tempoh masa dia, ROI dia berapa dan boleh dicairkan dengan betul ke tak, dan apa risiko-risiko yang terdapat dalam diversification. Ini juga benda yang sangat Abang Abu nak anda faham. Alright? Okay? Alright, dan seterusnya Abang Abu nak tambah lagi. Boleh so far boleh tak? So far aku rasa insya-Allah banyak benda yang Abang Abu share ni. Alright? Bertahan dulu. Dengan sifat bertahan dulu. Alright, okay. Bertahan ataupun kita tulis English lah Malay ni dia macam defense dulu. Alright. Ni. Okey, nombor 6, defense dulu. Apa maksud defense dulu? Apa yang Abang Abu nak cerita pasal defense dulu ni adalah nombor 5 tadi diversification tu. Nombor 6 ni defense dulu. Apa defense dulu? Alright, kita perlu tahu dalam pelaburan kita macam mana aku boleh dapat balik duit pelaburan aku. Itu maksud defense. Sebelum saya melabur, saya kena tahu apakah bentuk-bentuk ataupun risiko-risiko yang boleh buat aku rugi. Aku kena tahu benda tu. Alright, bertahan dulu. Maksudnya aku nak tahu pertahanan aku ni. Kan? Saya tak nak tengok berapa gol yang aku boleh score dulu. Aku nak tengok tim aku ni, pertahanan aku ni macam mana. Alright? Boleh tak? Sebab tak guna kita kadang-kadang boleh bawa keuntungan yang banyak tapi kita juga mempunyai risiko kegagalan yang tinggi. Jadi saya rasa strategi pelaburan sama juga macam main bola dulu. Saya dulu kalau main bola kita nak tengok pertahanan kita ni macam mana. Okey tak? Walaupun kita ada striker hebat kat depan, kita nak pastikan kita punya pertahanan ni dia solid. Dia boleh actually like absorb a lot of things. Dan kita tahu kalaupun cedera striker aku yang memang berlaku benda ni tau dalam sekolah dulu. Kita ada 2 striker terror lah. Si Iput dengan Azhar ni.
Si Iput dengan Azhar ni memang dua striker yang terror, dan masa tu Form 5 saya rasa. Dan kita juga memang menang tau. Kita menang dalam sebelum kita masuk di Liga tu kan, kita main skor-skor lain, kita menang banyak dengan dua striker ni. Sampai dekat Liga tu, salah seorang striker kita habis. Jangan habis tau, dia habis. Jadi kita terlampau rely on striker ni sehingga kita punya pertahanan tak nampak goyah sebab striker kita bagus. Tapi bila striker tu tak ada, apa berlaku? Kita goyah dan kita koyak dan akhirnya kita kalah. Alright? So itu pengalaman yang saya ada dalam perlawanan bola yang saya rasa sangat sesuai untuk saya masukkan dalam sistem pelaburan saya. Jadi saya nak defense dulu. Saya nak pastikan apakah yang perlu aku sediakan dulu. Saya tak nak bila pelaburan ni menghadapi risiko, saya tergugat. Contohnya dengan tak adanya simpanan. Ramai orang yang sebenarnya bermain tanpa simpanan. Maksudnya kalaulah kita ni main bola, tak ada goalkeeper, tak ada defender, kan berbahaya sangat. Sama juga dalam pelaburan ni. Ramai yang mula melakukan pelaburan tanpa ada sifat menyimpan, ataupun dia kena tahu kalau benda ni berlaku aku boleh ke tak boleh. Jadi macam mana lagi aku boleh rugi? Apa yang boleh menyebabkan aku rugi? Ini adalah sifat ataupun soalan-soalan defensif. Alright? Defensif. Maksudnya kita perlu tahu benda tu. Alright, kita perlu tahu benda tu. Dan kemudian barulah kita melabur dengan ofensif. Ni yang ketujuh abang budak tulis ni. Kan yang tujuh ni kita melabur dengan ofensif. Melabur dengan ofensif. Okey. Apa maksud melabur dengan ofensif lah? Tadi cakap defensif ni kau melabur dengan ofensif lah, apalah, apa benda lah kan. Dengar ni sebab tu kita perlu ada ilmu. Alright. So mungkin ada yang rasa macam bercanggah lah. Tadi kau cakap defense dulu, sekarang melabur dengan ofensif pula. Dia macam main bola, babe. Main bola kalau kau bertahan je boleh menang ke? Tak boleh. Faham ke faham? Kau main yang semua kau bertahan je. Kau tak nak serang. Tak boleh. So maksudnya dalam permainan bola, kalau kita nak menang permainan tu, pertahanan kena kuat, tetapi kita juga perlu ofensif. Kita perlu juga attack untuk mencari gol. Sama juga dalam pelaburan. Walaupun kita sudah melihat, sudah memperketatkan kita punya sistem pertahanan pelaburan kita, kita perlu juga mengaktifkan dengan offensive attack. Kita perlu melihat apakah strategi, adakah counter attack, adakah long ball, adakah whatever, total football, I don't care. Tetapi yang penting kita nak juga ada satu sistem melabur dengan ofensif. Alright? Sebab kalau tak ada ofensif, kita tak boleh menang. Jadi pastikan pelaburan anda mempunyai dua-dua sifat ni. Defensif dan ofensif. Defensif di mana kita nak pastikan kita ni ada semua benda yang kita perlu, dan ofensif adalah kita mengambil peluang dengan menggunakan kaedah-kaedah sistem enjin dalam program Abang Abu. Abang Abu ajar sistem enjin untuk anda menggunakan kaedah-kaedah pelaburan yang betul. Alright? Sebab itulah awak kena lihat balik awak punya pelaburan ni. Alright? So awak kena check balik benda-benda macam tu. Alright? Itu adalah benda yang saya nak juga anda faham. Dan seterusnya, nombor 8. Abang Abu nak bagi nombor 8 ni. Alright, nombor 8 ni, ya Allah. Alright, dan pastinya semua ni kita lakukan dengan niat kerana Allah. Mudah-mudahan benda yang kita lakukan juga adalah benda yang berasaskan daripada agama. Kita tak boleh lari daripada agama. Kalau benda tu menyalahi undang-undang agama, kita perlu tinggalkan benda tu, right? Walaupun kita attack nampak ni boleh buat duit banyak, tetapi kalau ianya ada riba, ada kekurangan, ada boleh memberi mudarat kepada orang lain, kita perlu tinggalkan. Alright. Nombor 8, yang ni sometimes juga kita perlu tahu, yang boleh ditunaikan segera. Ini kenapa saya bagi tahu, sebab kadang-kadang pelaburan kita ni simpan dan akhirnya kita tak boleh gunakan bila sesuatu masa. Ini sangat terbukti pada pandemik ni. Saya juga bukan apa, sebenarnya saya mengambil satu peluang juga. Minta maaf lah, ini peluang untuk pelabur. So dalam keadaan ketika ini kan, apa berlaku, ramai pelabur-pelabur tak dapat tunaikan. Dia tak boleh cairkan duit dia disebabkan benda tu terikat dengan
satu pepejal. Contohnya ada yang melabur dalam hartanah dan akhirnya disebabkan pandemik, mereka satu tak dapat bayar. Kedua, mereka tak dapat jual dengan harga yang mereka inginkan. Jadi akhirnya mereka mengalami kerugian kerana terpaksa menjual pada harga yang sangat rendah dan akhirnya mereka mengalami kerugian. Sebabnya dia tak boleh ditunaikan dengan segera. Jadi kita kena ada sistem di mana kita kena ada flexibility dalam benda ni. Ada pelaburan yang perlu kita boleh tunaikan dengan cepat. Jadi kita perlu ada, kenapa kita perlu diversification tadi? Supaya kita memahami, macam Abang cakap, berapa lama kita perlu, apa ROI dia dan sebagainya. Dan salah satu benda yang kita perlu beri perhatian adalah, adakah dia boleh liquid dengan cepat, iaitu ditunaikan dengan segera. Jadi, Abang Abu, dalam musim pandemik ni, dapat peluang-peluang memiliki hartanah dengan harga yang sangat murah. Disebabkan tiada persiapan ataupun tiada rukun pelaburan bagi orang melabur dalam hartanah tu, dia tak ada rukun pelaburan ni. Mereka melabur tanpa melihat persediaan yang sebenar dan bila berlakunya pandemik, berlakunya kejatuhan ekonomi, berlakunya kata orang tu demand melebihi, supply melebihi demand, maka mereka tak dapat mentunaikan dengan apa harga yang mereka nak. Jadi ini juga adalah benda yang perlu kita lakukan. Invest dalam koperasi ada perlindungan PIDM tak? Saya rasa tak. Alright, PIDM dia hanya kepada bank-bank. Dia boleh check dekat website PIDM Wan Musa, check dekat website PIDM. Mereka ni insurans untuk bank-bank. Sebab saya pernah mengikuti mereka tak cover duit dalam koperasi, melainkan koperasi tu berdaftar dengan mereka. Saya rasa tak. Dia banyak bank, sebab saya dah ikut 12 tempat saya pergi satu Malaysia bersama dengan PIDM untuk memberikan perkongsian mengenai kewangan. Mereka sponsor Abang Abu untuk jalan satu Malaysia tahun 2018 sebelum COVID lah sebenarnya. Alright. Dan tu nombor 8 dan nombor 9 adalah okey, yang ni nombor 9 Tak, ini apa benda? Apa kena-mengena dengan pelaburan Abang Abu? Ya, kadang-kadang ada orang ni, ada dia orang guru dia orang ajar, reward yourself first kan? Reward. Tapi dalam reward tu dia kena berpada-pada. Dia bukan melebihi batas. Ada yang bila kita dengar kita punya cikgu ke guru cakap macam tu, kita pun buatlah dengan kita kena reward yourself and everything. Tapi dia mestilah berpada. Kau kalau untung 1,000, kau pergi belanja 1,500, tu bodoh namanya. Bukan pandai, dia bodoh. Alright, sebab apa? Dapat 1,500, kita belanja, kita dapat 1,000, belanja 1,500 dengan nama nak reward diri. Kan tak bijak namanya. Bodoh pula. Tak bijak. Tak bijak. Jadi kita bijak. Kita kan ada sistem. Alright, macam apa yang Abang Abu nak syorkan pada anda, ikut sistem yang Abang Abu buat. Alright, 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 ni awak boleh gunakan untuk diri awak. 1/3 gunakanlah untuk diri awak, nak tambah ilmu, nak pergi melihat tempat mana-mana, awak nak beli barang apa-apa untuk diri awak. 1/3 awak balik pada pelaburan tadi. Dan 1/3 awak bagi orang, awak derma kat orang, awak bagilah. Alright, bagi. Dan saya rasa ramai orang ni tak faham benda ni. Kalau awak mula faham benda ni, saya rasa banyak benda yang awak akan dapat dengan hanya memberi. Saya tak suruh beri semua, 1/3 saja daripada apa yang kita dapat. Alright, jadi pastikan awak berbelanja, alright, berpada. Bila bab berbelanja, ada juga maksudnya kita bayar commission, kita bayar fee, brokerage fee, commission. Perlu kita faham apa yang kita bayar tu. Kadang-kadang bila kita tengok pelaburan kita ni, kita macam nampak dapat untung, tetapi kita rugi disebabkan kita ada pembayaran fee lain yang kita tak ambil dalam kira-kira. Kadang-kadang bila kita buat benda ni kan, kita buat trading, especially day trading, macam dulu Abang Abu buat day trading, RM50 pun kita nak ambil, $50 saya dapat untung, saya nak jual, macam tu. Tapi bila kita ada kadang-kadang kita tersilap, kita rasa kita untung $30 kan, kita nak jual kan, tapi akhirnya kita rugi sebab kita ada brokerage fee, beli dan jual pun ada. Itu yang kita tak kira. Jadi kita perlu faham benda-benda tu, kos-kos mengenai apa yang kita perlu bayar. Alright, dan last sekali Abang Abu tak naklah cerita banyak. Ini semua orang akan cakap benda ni, tapi inilah yang sepatutnya awak buat.
Okey, 10 adalah melabur dalam ilmu kewangan. Orang ilmu kewangan. Ni saya bukan pasal aku ajar pasal ilmu kewangan, tapi memang benda tu betul. Kan, kalau kau memang nak capai satu kejayaan dalam pelaburan, maka ilmu dalam kewangan. Dia bukan ilmu pelaburan ya. Ramai tertipu. Ilmu mengenai kewangan. Datang program saya insya-Allah. Dan kita ada soft. Program soft ni akan bermula pada Februari nanti. Alright, selama 10 bulan awak akan dibimbing secara khusus, secara step by step, sebab saya percaya pada membina kekayaan, bukan mengejar. Bila awak membuat benda tu step by step, awak sedang membina kekayaan yang insya-Allah akan yang macam lebih mantap. Dia bukan kejar. Saya tak ajar macam mana nak buat duit dengan saham. Saya tak ajar macam mana dulu. Saya tak ajar benda tu dulu. Saya ajar benda kita betulkan dulu. Sebelum kita nak membina satu bangunan, foundation tu kita kena betulkan supaya bila kita mula membina bangunan tu, maka bangunan tu akan jadi lebih kukuh kerana kita mempunyai foundation yang kuat. Itu yang saya cuba buat dengan adik-beradik Abang Abu yang datang grup bersama-sama dengan Abang Abu. Orang mereka akan tahu apa yang sebenarnya Abang Abu ajar dalam rukun pelaburan ni. Jadi Abang Abu harap anda akan dapat melihat balik. Alright, melihat balik benda yang saya kongsikan. Alright, kita ada okey. Apa ni pandangan AA pasal teknik copy trade forex. Pada saya forex haram, senang saja. Itu bukan, saya tak cakap haram untuk awak itu terpulang pada awak. Pada saya percaya dan saya yakin pada guru yang mengajar saya, ustaz saya cakap forex adalah benda yang haram, jadi saya tinggalkan. Itu je. Tapi saya tak cakap awak ni tak boleh buat, saya tak cakap. Itu terpulang pada masing-masing dan saya tak cakap awak salah, saya tak cakap awak haram, saya tak cakap. Saya pada diri saya jadikan benda tu haram, jadi saya tak nak. Sebab saya ni jenis yang, saya tak nak was-was dalam benda yang saya buat. Saya tak nak was-was. Saya nak buat benda yang yakin, benda yang betul. Jadi kalau was-was saya tinggalkan sebab saya rasa rezeki Allah ni luas. Rezeki Allah ni boleh dapat dalam pelbagai cara. Tak semestinya dalam bidang-bidang tertentu saja. Kalau Allah nak bagi, duduk diam pun dia boleh bagi banyak benda. Itu keistimewaan bila kita yakin terhadap rezeki Allah SWT. Alright, itu jawapan saya lah. Alright, kita ada Haji Asri kita. Salam AA, perkongsian yang bermanfaat. Terima kasihlah Haji. Alright. Sebab kita kena betulkan Haji. Ramai ni yang dalam masa sekarang ni kan, saham akan rasa panas sikit. Jadi ramai yang akan beri kesempatan. Jadi saya nak nasihatkan kepada mereka yang nak dapatkan ilmu pelaburan, belajar daripada guru-guru yang memang terbukti. Contohnya macam Haji Asri ni. InsyaAllah boleh dapat pelaburan, ilmu pelaburan yang betul. Tapi sebelum tu belajar ilmu kewangan dengan betul. Alright? Sebelum kita nak nak belajar, nak saham, kita belajar ilmu kewangan, mantapkan ilmu kewangan kita supaya kita boleh buat trading yang best, menguntungkan dan akhirnya dia memberi manfaat pada semua orang. Tak nak kita nanti buat, kita dah rugi, kita maki sana, maki sini semua. Tak payah. Alright? Jangan maki sesiapa, tapi mula memperbetulkan diri kita dengan belajar ilmu kewangan yang betul dan mula melabur dengan cara dan sistem yang betul. Alright? So itulah yang saya nak. Labur dalam unit trust, macam Abang cakap, dia ada konsep dia. Like kita ada defense, midfield, striker. So unit trust adalah benda yang perlu juga dalam pelaburan, tapi kita kena tahu berapa jangka masa, waktu yang bila yang kita melabur tu dan sebagainya. Ada ilmu dia. Dia bukan benda ni tak ada ilmu. Right? Terima kasih atas perkongsian ilmunya. Thank you. Thank you kongsi rukun pelaburan. Terima kasih Abang Abu. Right? So kita sudah masuk ke 9.55. Jadi kita nak dekat habiskan sesi pada hari ini. Saya harap anda sangat wahai Faizal Abdul Aziz, Assalamualaikum. Flat lomba kuda ya. Allahu Akbar. Kau ni ingatkan aku tahun 1970-an, 80-an dululah, babe. Tu tahun 80-an ni dekat flat lomba kuda. Alright. Okay. So saya harap perkongsian Abang Abu akan memberikan anda sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang diperlukan. Dan bagi anda yang ingin juga menjanah kewangan, tak tahu macam mana nak start bila PKP ni kan, apa yang kita nak start, apa yang aku nak buat, aku tak ada apa-apa kan. Saya nak bagi anda peluang untuk bersama dengan Abang Abu dalam program 5 hari, setiap malam 9 hingga 10.30, menjana kewangan dengan digital produk. Macam mana nak buat digital produk? Okey, ini soalan yang bagus ni. One. Soalan, ambil contoh 100k cash, kemudian kita beli emas physical semua sekali dengan harga 300 gram.
300 gram, 100 gram dan simpan atas silver selama setahun. Katakan selepas tahun dengan naik turun harga emas, ambil kira kos kena bayar safe deposit selama setahun. Betul ke cara saya kalau 100 gram tu saya letak kat Arano dan gunakan wang pinjaman di Arano untuk beli lagi emas? Salah! 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 Itu je aku boleh cakap. Salah, itu bukan cara melabur, right? Salah, right? Salah. Ramai orang yang telah bunuh diri sebab orang ajar cara macam ni. Orang ada yang bunuh diri. Setahu aku ada orang yang bunuh diri kerana mereka terpaksa, tak tahu macam mana nak keluarkan duit yang mereka telah letakkan dan Arano ni, dan akhirnya mereka melakukan tindakan yang bodoh disebabkan pengajaran oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Alright, hello. Ingat Nabi tak ajar kita macam tu. Emas ni Nabi ajar untuk simpan. Alright, beli sikit simpan. Kenapa kita simpan? Sebab bila ada masa-masa yang kita perlu ataupun terdesak, kita boleh keluarkan dan kita boleh menggunakan, menjual emas tu dan kita dapat menangani apa-apa isu dan masalah. Alright, itu cara dia. Dan kalau kita dapat simpan, Alhamdulillah kita keluarkan zakat daripada apa yang kita simpan. Alright, itu saja. Simpan dan simpan dan simpan, bukan dengan lepas tu ambil duit tu pergi beli lagi, simpan lagi, dan akhirnya Arah Nur bila macam awak sendiri cakap dia turun naik kan. Bila dia turun, masa tu apa akan jadi? Inilah masalah. Alright. Saya tak ajar benda ni, kalau nak ikut. Tapi saya tak ajar, dia adalah satu konsep yang hanya boleh berlaku sekiranya pelaburan emas tu dia sentiasa dalam keadaan yang naik dan tak ada masalah yang berlaku pada awak lah. Kalau tak, saya tak setuju dengan cara benda tu. Saya tak setuju. Awak nak buat. Saya tak cakap awak salah. Saya tak setuju dan saya tak nak ajar benda ni pada orang-orang yang baru. Nak memulakan mulakan pelaburan, mereka tak faham benda-benda macam ni. Right? Jadi dia kena tahu apa yang kita lakukan. Jadi pada saya, belilah emas, simpan. Dengan niatkan mudah-mudahan ya Allah, dengan simpanan emas ini dapat aku berzakat ya Allah. Kau jadikanlah aku orang yang dapat berzakat dengan simpanan emas ni. Kita mulakan niat dengan benda macam tu dan kita mula membeli sedikit dan sedikit dan sedikit. Akhirnya kita akan ada 5 kilo, 10 kilo dan sebagainya. Right? So itu sajalah yang Abu nak bagi tahu. Right? Okay, bagi yang berminat untuk nak belajar, macam mana nak buat duit sikit dengan physical digital product. So saya ada dekat Facebook saya ni. Yang belum like lagi, pergi like Facebook Abang Abu Mekanik Wang. Dekat situ saya dah tulis mengenai program ni akan bermula pada Isnin hari nanti. Alright, selama 5 hari, dan saya akan ajar teknik untuk buat digital product dan seterusnya kita boleh mendapat sedikit ataupun menjanah kewangan untuk kita daripada digital product tu. Alright. Okay Hadijah, you can join later on. Saya nak tanya, kalau saya mampu simpan sebulan, pelaburan apa yang terbaik? Faizal, Abang Abu dah ajar tau sistem dia. Right, sistem dia. So sistem dia, ikut sistem. 1,200 tu kau nak buat apa? Right, tengok umur kita. Apa kita nak buat? Alright, lepas tu kita fikir apa yang aku boleh labur kan. Alright, sebulan 1,200, cantik kita pecahkan macam Abang Abu buat. Alright, berapa persen? Umur awak berapa? Kan, berapa persen yang awak boleh melabur dalam benda-benda yang pertahanan, midfield dan setelah itu. Benda tu ada. Kalau belum masuk kelas, masuk kelas. Belajar benda ni dulu. Jangan nak melabur dulu. Belajar benda ni dulu. Lepas tu awak boleh melabur dengan tenang dan juga memberikan pulangan yang baik. InsyaAllah. Alright? So, kita dah pukul 10. InsyaAllah. Saya ada kelas terusnya. Kejap lagi saya ada kelas lain. So, Mas tak boleh buat cara investment. Saya tak ajar. Saya hanya ajar benda yang saya buat dan saya belajar. Saya tak akan ajar benda yang saya tak tahu. Saya tak nak. Sebab saya tak melabur dalam emas dengan cara macam tu. Saya melabur dalam emas dengan menyimpan. Alhamdulillah. Alright? Dan saya tak perlu nak tengok apa harga, tak payah. Sebab saya, konsep dia senang. Nabi ajar benda yang paling mudah untuk kita melabur dalam emas. Simpan, simpan dan simpan. Dan insyaAllah daripada vibration emas ni, awak tidak perlu nak menjual benda tu dan sebagainya. Right? Itu konsep saya. Dan saya tak juga menyalahkan orang yang melabur dengan tujuan mencari. Itu adalah skill lain yang saya tak tahu. Right? Masuk kelas dah. Pulai Spring Resort. Tak habis. Allahu Akbar. Betul. Itulah belum habis lagi. Doakan supaya kita
cepat-cepat settle PKP ni, kita boleh sambung dah 5 hari tu insya-Allah, right? Baru best. Tapi apa-apa pun kau jangan lupa sebab Abang Abu akan ada benda-benda alright, benda-benda tu insya-Allah. Alright, jadi itulah yang saya nak kongsikan dengan anda semua pada hari ini, 10 rukun pelaburan yang pastinya akan memberikan banyak kebaikan pada diri anda. Alright, okay, so itu saja. Jadi insyaAllah bertemu kita dengan topik yang esok. Ada satu lagi topik yang menarik Abang Abu akan ceritakan kepada anda. Pastinya best sangat dalam musim PKP ni kita belajar ilmu-ilmu yang sangat berguna kepada kita. Dan bagi anda yang nak belajar sesuatu, pergi dekat saya punya Facebook dan mula ambil peluang untuk join program menjana duit dengan digital product. Macam mana nak create digital product? Apa yang perlu kita buat? Apa yang awak kena tahu? Apakah niche-niche yang panas sangat yang boleh kita buat duit? Alright, macam mana kita nak create content dengan menggunakan kaedah WWHW? Macam mana kita nak buat? Alright, dan apakah cara untuk kita cari topik ataupun title yang menarik? Banyak benda yang akan saya kongsikan dengan hanya melabur RM87. Kalau biasa RM199, RM87, dan insya-Allah dengan keluarnya satu produk digital awak boleh dapat 10 kali ganda, 100 kali ganda daripada apa yang awak bayar. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright, bagi yang lemah 1 2 ha, 1 2 ha, 1 2 ha.